Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Anda dapat lihat belakang saya ini, begitu ramai sekali kanak-kanak sedang bergembira bermain air pancut dekat Taman Tasik Titiwangsa ini. Dan suasana dekat Taman Tasik ini memang begitu ramai. Mak bapak yang membawa anak-anak untuk berjalan-jalan, untuk menikmati suasana petang pada hari cuti. Dan biasanya tuan-tuan dan puan sekalian, dalam gambar-gambar ataupun video-video seperti ini, kadang-kadang ianya digunakan sebagai satu alat propaganda oleh pihak kerajaan ataupun badan penerangan kerajaan, menggambarkan konon-kononnya suasana ekonomi negara kita ini tengah prosper dan rakyat tengah bergembira kerana limpahan ekonomi yang sangat-sangat luar biasa dan macam-macam lagi. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan sekalian, benda ini sebenarnya tidak tepat. Sebab macam dekat Taman Tasik Titiwangsa ini, tempat ni free je masalahnya. Jadi kerana itulah ramai orang datang, sebab budak-budak boleh mandi free, boleh lepak dengan percuma, tak payah bayar apa-apa. Dan mereka yang nak berjimat, mereka suka datang ke tempat-tempat macam ni, macamlah saya. Dan satu lagi alat propaganda yang selalu digunakan oleh kerajaan pada ketika ini terutamanya ialah berkenaan dengan kadar inflasi. Di mana macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan sekalian, kadar inflasi negara kita sekarang ini sudah pun mencecah 1.5%. Digambarkan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli betapa ini adalah kadar inflasi yang rendah. Begitu rendah jika dibandingkan sejak Februari 2021. Konon-kononnya beritahu kerajaan perpaduan madani ini telah berjaya menggunakan kadar inflasi dan kira-kiranya konon-kononnya harga barang memang tengah murah pada ketika ini. Dan digambarkan bahawa inflasi 1.5% itu adalah perkara yang sangat-sangat bagus untuk ekonomi negara dan juga ekonomi rakyat. Soalnya, betul ke macam tu tuan-tuan dan puan sekalian? Sebenarnya benda ini pernah saya utarakan satu ketika dahulu dan rakan-rakan saya juga seperti YB Viral pernah menyatakan perkara yang sama. Inflasi yang terlampau rendah ini sebenarnya tidak bagus untuk ekonomi negara kalau ikutkan, dan tidak menggambarkan betapa rakyat sebenarnya menerima barang yang murah berhadapan dengan situasi barang yang telah turun harganya. Tidak semestinya. Kita ambil contoh mudah, macam tekanan darah. Tekanan darah kita ni, kalau terlampau tinggi, ianya tidak bagus untuk kesihatan. Kalau terlampau rendah juga, ianya juga tidak bagus untuk kesihatan. Kalau tekanan darah tinggi dicatatkan 150, 110 sebagai contohnya, oi, ini darah tinggi bang, bahaya, kena makan ubat. Kalau tekanan darah kita pula, katakanlah 80, 40, pun tak boleh juga, terlampau rendah, kena makan ubat juga untuk menaikkan kembali tekanan darah tersebut. Jadinya, tuan-tuan dan puan sekalian, nak ikutkan, inflasi kita pun macam tu juga. Terlampau tinggi pun tak cantik, terlampau rendah pun tak cantik. Kenapa terlampau rendah tak cantik? Bukankah kalau inflasi rendah itu merupakan satu program yang bagus untuk family? Itu satu soalan yang bagus. Sekarang kita bayangkan macam ni dia ada dua penyata yang boleh kita catatkan di sini. Yang pertamanya, bila kita cerita tentang kadar inflasi kebangsaan ini, contohnya lah kan, ianya menggambarkan purata kadar inflasi untuk pelbagai sektor. Dia dalam nak menentukan kadar inflasi secara keseluruhan ini, dia ada pelbagai sektor tau. Macam sektor telekomunikasi, sektor makanan dan minuman bukan beralkohol, sektor pakaian dan macam-macam lagi. Ada banyak sektor. Ada 12 kalau tak salah saya. Dan setiap sektor ini mencatatkan jumlah inflasi yang berbeza-beza. Macam contohnya, sektor makanan dan minuman bukan beralkohol masih lagi mencatatkan inflasi yang sangat-sangat tinggi. Tetapi kalau kita tengok sektor telekomunikasi, jumlah inflasi yang dicatatkan ialah negatif. Maknanya harga barang jatuh teruk untuk sektor telekomunikasi. Tetapi sektor makanan pula, harga makanan masih naik. Jadi kalau dicampur-campurkan semua itu dan dibahagikan, itu yang kita dapat 1.8, 1.5 dan sebagainya. Jadi penurunan kadar inflasi kebangsaan ini bukanlah penentu betapa harga barang confirm dah turun dan rakyat sudah boleh membeli dan sebagainya. Tidak. Menyebut tentang rakyat boleh beli barang ataupun tidak ini tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya penurunan kadar inflasi yang mendadak ini sampai 1.8, 1.5 ini juga menggambarkan betapa terdapat permintaan yang berkurangan daripada rakyat untuk membeli barangan-barangan tersebut. Dalam erti kata lain, kita mudahlah. Setiap barangan ini dia ada supply and demand. Kalau supply itu ada, demand itu ada, barangan itu cantik dia punya perjalanan dia. Kalau demand terlampau banyak, supply tak cukup, ini akan menyebabkan harga barang itu meningkat. Tetapi kalau supply banyak, demand tak ada, maka harga barang itu akan menurun. Ini teori ekonomi biasa. Dan ini yang tengah berlaku dekat negara kita sekarang ini. Rakyat sebenarnya sudah kurang kuasa membeli. Bila rakyat sudah kurang kuasa membeli, maka harga barangan akan menjatuh. Inilah sebenarnya strategi yang digunakan oleh kerajaan ketika menaikkan kadar OPR. Sebab bila kadar OPR naik kan, interest naik, orang terpaksa berbelanja banyak untuk bayar komitmen mereka. Jadi mereka kurang duit untuk berbelanja beli barang-barang dengan harapan harga barangan akan jadi drop. Tetapi sepatutnya benda ini dikawal.
Tetapi bila jadi terlampau teruk sangat, orang sampai dah tak nak beli barang, jadi benda itu menyebabkan kadar inflasi kita walaupun rendah menjadi kurang sihat. Jadi dia kena ada satu tengah-tengah dekat situ. Dan kita tidak boleh terlampau seronok dan bergembira dengan kadar inflasi yang 1.8, 1.5, 1.6 ini. Dia tak boleh macam tu. Sebab kadang-kadang perkara-perkara ini melambangkan keadaan ekonomi kita yang tengah menguncup dan betapa pengembangan ekonomi domestik kita, jual beli, peralihan wang tunai dalam negara dan sebagainya tidak begitu cantik dan terbantut. Dan kalaulah aliran wang tunai dalam negara itu terbantut, itu akan menyebabkan ekonomi kita terbantut. Bila ekonomi dalaman kita terbantut, ini akan memberikan impak kepada keluaran dalam negara kasar. Sebab itulah KDNK kita menguncup. Sebab inilah dia. Sebab tidak ada permintaan, wang tidak mengalir. Jadi pengeluaran itu tak banyak. Sebab demand tak ada. Menyebabkan KDNK kita makin lama makin rendah. Ini yang tengah berlaku dekat negara kita pada ketika ini. Dan saya yakin orang-orang kerajaan madani, menteri-menterinya dah tahu perkara ini. Tetapi for some reason, mereka macam tidak ada formula untuk mengatasi masalah ini. Diorang terlampau go all the way untuk satu strategi, tetapi tidak mempertimbangkan untuk menampan strategi itu dengan strategi yang lain bagi memastikan perkara itu tidak menjadi overshoot. Dan benda ini macam seolah-olahnya sedikit overshoot dan kesannya kita lihatlah orang dah tak berapa sangat nak berbelanja benda-benda yang pada asasnya bukanlah keperluan. Tetapi benda itu perlu dibelanjakan sebab itu akan menggalakkan pengeluaran. Nampak tak kat situ? Bukan sedikit kita pernah tengok orang tetap menggunakan tayar kereta yang sama walaupun dah botak atas alasan tak ada duit nak tukar tayar. Bukan kita tak pernah tengok orang tetap gunakan handphone yang sama walaupun dah robek dia punya skrin dia dan sebagainya sebab tak ada duit nak tukar handphone. Bukan tak pernah tengok orang yang makan spek mata seperti saya ini, tak kisahlah tampal ke ikat dengan getah ke apa-apa ke sebab tak ada duit nak tukar spek baru. Ini yang berlaku dekat masyarakat kita, dekat rakyat negara kita pada ketika ini. Tapi akan ada orang mempersoalkan, betul ke Papa Barry ni? Kesembang ke masalahnya? Papa Barry ni bukan apa, berdebat dengan Rafizi pun takut, poyo sangat, nama sebut kas pun tak nak. Yang ini tuan-tuan dan sekalian, anda jangan salahkan saya, jangan marah saya. Apa yang saya sebut ini sebenarnya telah disebut terlebih dahulu oleh pensyarah ekonomi yang juga merupakan ketua Minda UKM, iaitu Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali. Dalam ruangan Facebooknya pada 27 hari bulan November dulu, beliau telah menulis panjang lebar tentang mengapakah inflasi 1.8% pada ketika itu sebenarnya bukanlah satu perkara yang bagus sebenarnya. Dan apabila inflasi telah merudum kepada 1.5% pada bulan ini pun, beliau telah mengembalikan tulisan yang sama. Beliau kata benda ini sebenarnya tidaklah secantik mana, jangan terlampau bergembira sebab ini sebenarnya merupakan satu indikator rakyat negara kita ini sebenarnya tidak ada kuasa membeli. Kerana itulah permintaan kurang. Bila permintaan kurang, maka orang kata apa, inflasi pun akan menurun sebab harga barang itu akan menurun. Tetapi itu akan memberikan impak kepada keluaran dalam negara kasar kita, memberikan impak kepada aliran wang tunai dalam negara dan seterusnya akan menyebabkan ekonomi dalam negara kita menjadi semakin lama semakin terencat. Apatah lagi, pada tahun depan kita akan berhadapan dengan situasi harga barang naik. Kita berhadapan situasi subsidi-subsidi yang sedia ada bakal ditarik satu persatu. Benda ini menambahkan lagi risiko betapa rakyat makin lama makin tidak ada duit untuk dibelanjakan. Dan soalan daripada Profesor Nur Azlan yang telah dituliskan dalam Facebook tersebut, kalaulah 1.5% lebih bagus berbanding 4% inflasi, adakah inflasi 0% itu jauh lebih bagus berbanding 1.5%? Ini adalah soalan yang perlu kita jawab bersama-sama. Tetapi kalau masih ada orang yang hendak mempertikaikan semua ni, tak tahulah atas dasar ketaksuban ataupun bagi mereka tidak ada orang lain yang lebih hebat dalam ekonomi berbanding Rafizi Ramli dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya senang cerita tuan-tuan. Cuma ada satu soalan yang saya hendak tanyakan kepada mereka ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?